Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi pada hari yang berbahagia ini. Di sini ingin saya mengajak para hadirin hadirat, marilah sama-sama kita dengarkan tazkir ringkas yang akan saya sampaikan, iaitu 30 wasiat Imam Syafi'i yang bertajuk Adab Ta'lim. Adab Ta'lim mempunyai adab dan disiplin tersendiri. Antaranya, yang pertama berwuduk, yang kedua solat sunat 2 rakaat sebelum majlis dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita dan memudahkan kita memahami, mengingati, mengamalkan dan menyampaikan. Yang ketiga, pakaian bersih dan menutup aurat. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, pandang mulut orang yang memberi taklim. Anggap bahawa hadis-hadis yang kita dengar sebagai kata-kata Nabi Muhammad SAW yang datang dari mulut baginda sendiri. Yang keenam, apabila kita memberi taklim, ulang hadis yang kita baca sebanyak 3 kali supaya ia mudah dihayati oleh jemaah. Yang ketujuh, mendengar dengan penuh konsentrasi semasa para sahabat duduk dalam majlis-majlis taklim yang dikendalikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menumpukan sepenuh perhatian sehingga tidak mempedulikan burung-burung yang bertinggik di atas bahu dan kepala mereka. Apabila kita menunaikan hak mendengar, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan 3 perkara, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan ilmu masuk ke dalam hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita memahami apa yang kita dengar, dan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita bercakap tentang ilmu tadi apabila diperlukan. Yang ke-8, anggap bahawa hadis ataupun Al-Quran yang kita dengar itu seolah-olah ia adalah kali pertama kita mendengarnya. Yang ke-9, duduk rapat-rapat supaya syaitan tidak mencelah di antara kita dan jemaah yang lain. Yang ke-10, sebaik-baiknya duduk dalam posisi tahiyat awal. Jikalau mampu, lutut kita bertemu dengan lutut si pembaca taklim. Jikalau penat duduk dalam keadaan tahiyat awal, berubah kepada posisi tahiyat akhir. Jikalau tidak mampu, duduk secara bersila. Cara duduk begini yang ditunjukkan oleh Jibril alaihi salam semasa ia datang kepada Nabi Muhammad SAW mengajukan beberapa soalan kepada baginda dengan disaksikan oleh para sahabat. Yang ke-11, apabila disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambut dengan lafaz Allahu Azza wa Jalla ataupun Allah Jalalah ataupun Subhanallah. Yang ke-12, apabila disebut nama Nabi Muhammad SAW, kita perlu berselawat ke atas baginda. Orang yang tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW disifatkan sebagai orang yang kedekut. Yang ke-13, apabila disebut nama para sahabat ataupun sahabiah, kita sambut dengan lafaz radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anha. Yang ke-14, apabila disebut nama orang-orang alim seperti tabi'in, imam-imam besar dan sebagainya, kita sambut dengan lafaz rahmatullah alaih. Yang ke-15, apabila disebut nama musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Iblis, Fir'aun, Namrud,
Abu Lahab dan sebagainya, kita dibolehkan menyambut dengan lafaz laknatullah alaih. Yang ke-16, berasa gembira apabila disebut tentang syurga dan takut apabila disebut tentang neraka. Yang ke-17, jangan mengganggu perjalanan majlis seperti berbual-bual ataupun bersalam-salam apabila datang lewat. Yang ke-18, menghadiri majlis taklim adalah lebih baik daripada melakukan ibadat-ibadat sunat yang dilakukan bersendirian. Seandainya kita datang ke masjid dan mendapati majlis taklim sedang berlangsung, kita digalakkan untuk duduk dalam majlis taklim itu. Yang ke-19, ta'zim bil qalbi, iaitu memuliakan dan membesarkan majlis dalam hati. Yang ke-20, tasdik wa yakin, iaitu membenarkan dan meyakini, percaya segala apa yang didengar. Yang ke-21, tabligh wa amal, iaitu mempunyai niat mahu menyampaikan dan mengamalkan ilmu yang didengar. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini saja buat ketika ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kita, keluarga kita dan masyarakat Islam amnya. Dengan ini saya mengakhiri aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.